Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga kepada pensyarah kami, iaitu Dr. Khairul Farhah binti Khairuddin. Jadi kami daripada Pulau Empat akan membentangkan tajuk bagi kajian tindakan yang telah kami pilih, iaitu berkaitan dengan meningkatkan kesedaran tentang gizi pemakanan pelajar tingkatan 2 Arif melalui program Siap Plus. Dan juga tema yang telah kami pilih adalah berkaitan dengan nutrisi. Dan perkenalkan, ini adalah ahli kumpulan 4, iaitu saya sendiri, Syafiq Husni bin Syahidi. Seterusnya Nur Rafiqah binti Razali, Nur Siti Zulaikha binti Zulkifli, Zaiti Najihah binti Zainal dan juga Nur Afiqah binti Ma'far. Jadi ini adalah abstrak bagi kajian tindakan kami, iaitu kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pemakanan seimbang dalam kalangan pelajar tingkatan 2 Arif. Masalah utama yang telah dikesan ialah kurangnya amalan pemakanan seimbang dalam kalangan pelajar. Objektif bagi kajian ini adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 30 daripada 36 orang pelajar mampu menjawab 15 daripada 20 soalan mengenai gizi makanan dan juga melengkapkan rekod makanan selama 24 jam. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif dengan analisis portfolio dan juga e-portfolio pelajar serta penilaian bilik darjah. Pelaksanaan kajian ini adalah melalui pemerhatian inkuiri, kendiri dan juga menggunakan ujian pra dan juga post ujian. Modul Siap Plus digunakan dalam pengajaran dan juga pembelajaran untuk meningkatkan kefahaman pelajar tentang nutrisi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan modul ini berjaya menarik minat pelajar untuk mengamalkan gizi seimbang dan juga meningkatkan pengetahuan mereka tentang makanan seimbang melalui aktiviti berstruktur seperti seminar, demonstrasi, penyediaan makanan, kajian kes dan juga soalan-soalan interaktif. Jadi sebagai kesimpulannya, apa yang telah kami dapat simpulkan bagi kajian tindakan ini adalah modul Siap Plus ini terbukti berkesan dalam meningkatkan kesedaran kesihatan pelajar. Jadi sebagai kata kuncinya, kami telah gariskan 7 kata kunci, iaitu tingkatan 2 Arif, gizi makanan modul Siap Plus, inkuiri kendiri, ujian pos dan juga praseminar dan juga demonstrasi. Saya serahkan kepada rakan pentas. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini. Nama saya Zaiti Najihah binti Zainal, bernombor kad matrik P149778. Untuk bahagian refleksi ini, kajian tindakan dijalankan bagi meningkatkan kesedaran pemakanan seimbang dalam kalangan pelajar tingkatan 2 Arif. Pemerhatian awal menunjukkan ramai pelajar kelihatan tidak bermotivasi, letih dan lesu selepas rehat. Hal ini kerana mereka gemar membeli makanan tidak berhasiat seperti nugget, sausage dan air bergas. Isu utama yang dikenali pasti ialah kurangnya kesedaran tentang pemakanan seimbang dan pengajaran secara teori sahaja tidak cukup untuk memberi kefahaman yang mendalam kepada pelajar tingkatan 2 Arif. Sebagai tindakan, pengkaji telah melaksanakan sebuah intervensi yang dinamakan modul Sihat Plus. Ia melibatkan aktiviti seperti seminar, demonstrasi makanan sihat, kuis interaktif dan catatan rekod pemakanan harian selama 24 jam. Hasil yang diharapkan ialah peningkatan pengetahuan dan perubahan amalan pemakanan pelajar ke arah gaya hidup yang lebih sihat dan secara berterusan. Baiklah, kita beralih pula kepada fokus kajian. Fokus kajian ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman terhadap pemakanan seimbang dalam kalangan 36 orang pelajar tingkatan 2 di SMK Datuk Demang Husin Melaka. Kajian ini dijalankan susulan daripada pemerhatian apabila pengkaji mendapati pelajar kurang mengamalkan pemakanan seimbang. Kesan daripada kurang mengamalkan pemakanan seimbang ini, pelajar kelihatan lesu, tidak bermaya, tidak berasa segar dan semangat untuk subjek selepas rehat. Kajian ini juga bertujuan untuk mengukur keberkesanan modul Sihat Plus sebagai satu intervensi yang telah dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai pemakanan seimbang. Fokus utama kajian ini juga adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 30 daripada 36 orang pelajar mendapat jawapan soalan quizzes sebanyak 15 daripada 20 soalan dan pelajar juga dapat melengkapkan rekod pemakanan 24 jam sebagai bukti pemahaman terhadap amalan pemakanan harian yang sihat. Seterusnya ialah bahagian objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah objektif ARM, iaitu kajian tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar tingkatan 2 Arif dalam aspek gizi seimbang serta penilaian pemakanan harian mereka melalui penggunaan modul Sihat Plus. Objektif yang kedua ialah objektif khusus, iaitu yang pertama, 30 orang daripada 36 orang pelajar tingkatan 2 Arif mampu menjawab 15 daripada 20 soalan mengenai gizi seimbang dengan modul Sihat Plus. Yang kedua pula ialah 30 orang pelajar daripada 36 orang pelajar tingkatan 2 Arif berjaya melengkapkan borang 24 jam untuk menilai pengetahuan mereka terhadap pemakanan harian dengan modul Sihat Plus. Okey, seterusnya kita pergi kepada sasaran kajian. Kumpulan sasaran bagi kajian ini terdiri daripada 36 orang murid berumur 14 tahun dari kelas tingkatan 2 Arif di SMK Datuk Demang Husin Melaka. Dan sebanyak 19 orang daripada 36 itu merupakan murid lelaki, manakala 17 orang lagi adalah murid perempuan. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang seterusnya. Silakan. Saya Nur Rafiqah Razali, P147716. Dalam kajian ini, kami menggunakan ujian pra, pos dan juga pemerhatian inkuari kendiri. Ujian pra ini, pengkaji menggunakan soalan selidik menggunakan Google Form yang mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, pengetahuan gizi seimbang dan bahagian C, amalan pemakanan dan tahap kesedaran.
Seterusnya, pengkaji turut menggunakan ujian POS di mana setelah intervensi dijalankan, pengkaji melengkapkan borang pemakanan 24 jam dan kuis menggunakan aplikasi Quizizz bagi menilai kefahaman pelajar. Data pada ujian pra dan juga POS direkodkan, dianalisis dan juga dibentangkan dalam bentuk jadual yang menunjukkan kekerapan dan juga peratusan bagi setiap julat markah yang dicapai. Dan instrumen terakhir digunakan dalam kajian ini adalah pemerhatian inquiry kendiri, di mana melibatkan pemerhatian secara langsung oleh pengkaji terhadap penglibatan, respon dan juga perubahan tingkah laku dalam kalangan pelajar sepanjang pelaksanaan tinjauan awal dan sepanjang aktiviti modul berlangsung. Kajian ini menggunakan model penyelidikan tindakan McBride dan Scott-Stark. Terdapat 7 fasa dalam model penyelidikan ini. Kajian ini dilaksanakan mengikut beberapa fasa yang sistematik. Fasa pertama melibatkan pengenalpastian isu iaitu kurangnya kesedaran pelajar tingkatan 2 arif terhadap kepentingan gizi seimbang. Seterusnya, dalam fasa perancangan, pengkaji memilih modul Sihat Plus sebagai intervensi dan juga merancang kaedah pelaksanaan serta instrumen kutipan data. Fasa pelaksanaan melibatkan pelajar dalam pelbagai aktiviti interaktif seperti kuis dan juga melengkapkan rekod pemakanan. Dalam fasa pemerhatian, pengkaji memantau pelibatan pelajar dan mengumpul data secara berterusan. Data kemudiannya dianalisis secara kualitatif dan juga kuantitatif dalam fasa analisis bagi menilai keberkesanan intervensi. Akhir sekali, fasa refleksi dilakukan untuk menilai keseluruhan proses dan mencadangkan penambahbaikan bagi pelaksanaan akan datang. Pada bahagian A iaitu demografi. Yang pertama adalah jantina, seramai 19 orang lelaki atau 52.8% dan 17 orang lelaki adalah perempuan dengan 47.2%. Seterusnya, dalam demografi ini juga dilihat kepada pengambilan sarapan. Seramai 27 orang atau 75% pelajar mengambil sarapan setiap hari, manakala 9 orang atau 25% pelajar tidak mengambil sarapan pagi secara konsisten. Ini menunjukkan masih terdapat sebahagian pelajar yang mengabaikan kepentingan pengambilan sarapan sebagai permulaan hari yang sihat. Dan akhir sekali iaitu aspek pengambilan makanan bergoreng atau segera. Data yang dilihat paling tinggi adalah seramai 20 orang atau 55.6% pelajar mengambil makanan sebanyak 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Manakala data terendah iaitu 2.8% pelajar mengambil makanan lebih daripada 5 kali seminggu. Statistik ini jelas menunjukkan bahawa sebahagian pelajar masih mengamalkan tabiat pemakanan yang tidak sihat secara berkala. Seterusnya, pada bahagian B iaitu pengetahuan gizi seimbang. Min yang paling tinggi adalah B5 dengan min sebanyak 1.94, manakala min yang terendah adalah B3 dengan nilai min sebanyak 1.42. Ini menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar masih belum memahami konsep pemakanan sihat dengan tepat. Sedang pada bahagian C iaitu amalan pemakanan dan juga tahap kesedaran. Berdasarkan data yang diperoleh daripada soal selidik, didapati bahawa sebahagian besar pelajar tingkatan 2 arif menunjukkan tahap kesedaran yang positif terhadap pemakanan sihat. Pada C11, sebanyak 80.6% pelajar mengiyakan bahawa pelajar yang baik dapat meningkatkan prestasi akademik mereka. Ini menunjukkan bahawa pelajar menyedari hubungan rapat antara daya seimbang dan juga keupayaan kognitif dalam pembelajaran. Selain itu, pada pernyataan C12, 34 orang pelajar dengan nilai 94.4% menyatakan keinginan untuk belajar lebih lanjut mengenai pemakanan sihat. Manakala pada pernyataan C13 pula, jumlah yang sama iaitu 34 orang pelajar dengan nilai 94.4% turut mengakui bahawa mereka menerima galakan daripada keluarga untuk mengamalkan pemakanan seimbang. Pada item C14 iaitu langkah pertama ke arah pemakanan sihat, seramai 16 orang pelajar atau 44.44% memilih untuk mengurangkan makanan bergula dan juga berlemak. Ini menunjukkan bahawa pelajar memahami tindakan awal yang praktikal untuk memperbaiki tabiat pemakanan mereka. Soalan terakhir bahagian C pada C15 adalah mengenai kaedah terbaik meningkatkan kesedaran tentang gizi seimbang. Seramai 26 orang pelajar dengan jumlah 72.22% memilih program pendidikan di sekolah sebagai pilihan utama. Ini mencerminkan keyakinan mereka terhadap peranan institusi pendidikan dalam memberi pendedahan yang berkesan. Pada ayat pemerhatian awal dalam bilik darjah mendapati bahawa majoriti pelajar tingkatan 2 arif mempunyai tahap kefahaman yang rendah terhadap konsep pemakanan sihat dan juga gizi seimbang. Pendekatan pengajaran yang terlalu berpusatkan guru dan kurang aktiviti interaktif turut menyebabkan pelajar tidak berminat, kurang fokus dan juga tidak aktif dalam sesi pembelajaran. Malah, ada juga pelajar yang menganggap bahawa pemakanan sihat tidak penting dan sering memilih makanan ringan sebagai pilihan harian. Justeru,
Pengkaji merumuskan perlunya pendekatan lebih interaktif seperti penggunaan modul Sihat Plus untuk meningkatkan kesedaran dan juga pemahaman pelajar secara menyeluruh. Secara keseluruhan, melalui tinjauan awal ini, mendapati bahawa kesemua pelajar tingkatan 2 Arif mempunyai pengetahuan asas mengenai konsep gizi seimbang hasil daripada pengetahuan mereka sebelum ini. Walau bagaimanapun, segelintir pelajar dilihat masih kurang memberi perhatian terhadap kepentingan mengamalkan pemakanan sihat dalam kehidupan harian mereka. Oleh itu, soalan selidik yang dijalankan ini memberi gambaran awal terhadap tahap pengetahuan dan juga amalan pemakanan pelajar. Seterusnya menjadi asas penting dalam merancang intervensi seterusnya. Saya Nur Siti Zulaika binti Zulkifli, P14558 akan membentangkan untuk tindakan intervensi di mana kumpulan kami telah melaksanakan satu intervensi yang berfokuskan penggunaan modul Sihat Plus serta seminar mini. Dan modul ini juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A, teori dan bahagian B, praktikal. Manakala seminar mini pula memberi penekanan kepada kepentingan pengambilan gizi seimbang untuk kesejahteraan fizikal dan juga mental. Kepada seterusnya iaitu pemantapan nutrisi gizi yang seimbang. Pemantapan nutrisi gizi yang seimbang ini merupakan intervensi utama bagi meningkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan pelajar tingkatan 2 Arif tentang kepentingan pemakanan yang sihat. Dan ia juga merangkumi kandungan berkaitan definisi gizi, seimbang, kumpulan makanan utama, keperluan nutrien harian, serta kesan kekurangan dan lebihan nutrisi terhadap kesihatan. Di samping itu, pelajar juga diberi peluang untuk mengenal pasti tabiat utama pemakanan harian mereka serta menilai sama ada pengambilan makanan tersebut memenuhi ciri gizi seimbang ataupun tidak. Seterusnya iaitu pelaksanaan intervensi. Pelajar akan diperkenalkan dengan modul Sihat Plus dan juga seminar untuk memberikan pendedahan kepada pelajar terhadap kepentingan pemakanan seimbang dari segi fizikal dan juga mental. Modul ini juga dilengkapi dengan dua bahagian iaitu bahagian A, teori, iaitu lebih kepada pengenalan, kepentingan, kebaikan dan juga keburukan. Manakala bahagian B, praktikal, di mana pelajar diminta untuk melengkapkan borang ataupun rekod pemakanan 24 jam di mana kita akan melihat jenis pengambilan makanan seharian mereka selama 3 hari dan antara waktu yang perlu mereka lengkapkan iaitu sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam dan juga makan tengah malam. Baiklah, untuk seterusnya iaitu pelaksanaan intervensi. Memandangkan modul Sihat Plus ini dijalankan serentak bersama seminar mini. Seminar akan dilaksanakan dalam 3 sesi iaitu sesi pertama, pengenalan kepada pemakanan sihat di mana guru akan menerangkan konsep gizi, pemakanan seimbang serta kepentingannya dalam kehidupan harian. Manakala sesi kedua iaitu demonstrasi penyediaan menu sihat di mana guru akan melakukan demonstrasi penyediaan makanan yang sihat, mudah dan juga berkhasiat. Untuk sesi yang ketiga, kajian kes dan refleksi di mana guru akan memberikan situasi yang berkaitan dengan tabiat makanan yang sihat dan juga tidak sihat. Dan pelajar juga akan membuat refleksi individu dan melengkapkan kuis interaktif melalui QR code yang disediakan di lampiran B. Seterusnya, untuk pemerhatian intervensi. Data telah dikumpul oleh pekaji setelah intervensi dilaksanakan pada Minggu Sains dan berdasarkan analisis tersebut, graf menunjukkan keseluruhan pelajar mengambil makanan yang kaya dengan karbohidrat iaitu 99.4%, manakala vitamin 88.57%, protein 95.23% dan lemak 85.71%. Oleh itu, menurut Muhammad et al. 2023, pelajar yang mengambil sarapan lengkap nutrisinya akan menjadikan pelajar itu lebih bertenaga, mempunyai tahap aktiviti yang tinggi dan mempunyai keputusan yang cemerlang. Seterusnya, berdasarkan analisis data ujian POS untuk minum pagi bagi pelajar tingkatan 2 Arif, pengambilan makanan karbohidrat dilihat tinggi iaitu sebanyak 92.37%, manakala protein 87.6%, vitamin 85.71% dan lemak 85.71% dilihat seimbang. Dan hal ini berkemungkinan kerana pelajar dilihat membeli makanan seperti nasi goreng, minuman manis, kuih dan sedikit buah-buahan ketika waktu rehat di mana ianya mudah, ringkas dan bertenaga. Untuk seterusnya iaitu makan tengah hari, pengambilan makanan dilihat seimbang di mana karbohidrat sebanyak 99.2%, protein 100%, vitamin 99.02% dan lemak 97.14%. Dan hal ini berkemungkinan pelajar mengambil juadah makanan yang lengkap dengan nasi, ikan ataupun daging dan sayur-sayuran untuk mengembalikan tenaga yang hilang ketika belajar ataupun bersukan di sekolah. Seterusnya iaitu pengambilan nutrien pelajar tingkatan 2 Arif ketika minum petang dilihat hampir seimbang di mana karbohidrat iaitu 86.66%, protein 91.43%, vitamin 85.71% dan lemak 86.66%. Dan hal ini berkemungkinan pelajar mengambil makanan yang ringkas dan mampu memberikan tenaga dalam masa jangka yang pendek. Seterusnya, bagi makan malam, peratusan dilihat bagi setiap nutrien utama adalah tinggi iaitu karbohidrat 97.13%, manakala protein 97.14%, vitamin 87.63% dan lemak 91.43%. Keadaan ini mungkin dipengaruhi oleh peranan aktif ibu bapa dalam menyediakan makanan yang berkhasiat dan seimbang kerana mereka berada bersama-sama ketika waktu makan malam. Dan berdasarkan kajian daripada Musa et al. 2021, ibu bapa yang mengambil
ataupun mempunyai pengetahuan dan mengambil berat mengenai pemakanan harian anak mereka, ianya akan membantu dalam tubuh sarana perkembangannya optimum. Beralih kepada yang terakhir iaitu pengambilan makanan lewat malam bagi pelajar tingkatan 2 arif bagi tempoh 3 hari dilihat memuaskan bagi semua nutrisi iaitu karbohidrat, protein, vitamin dan lemak pada kadar 87.7% dan ini berkemungkinan kerana menurut Musa et al. 2021, pengetahuan ibu bapa mengenai pemakanan seimbang ketika waktu lewat adalah penting kerana pengambilan makanan yang tidak terkawal ini boleh membawa kesan negatif seperti obesiti dalam kalangan anak mereka. Dan dapat dilihat juga kebanyakan keluarga ada yang setengah mengambil makanan lewat malam dan ada yang tidak mengambil makanan lewat malam, dan itu mungkin boleh dijadikan punca kenapa kesemua nutrien ini dilihat memuaskan. Dan yang terakhir sekali iaitu pemahaman intervensi iaitu kuis. Ujian pengetahuan juga disertakan pada bahagian B dan seramai 23 orang pelajar berjaya menjawab kuis soalan interaktif dengan jayanya dan memperoleh markah sebanyak 100%, manakala seramai 3 orang pelajar memperoleh markah 70% di mana bawah markah 14/20. Dan pelajar yang memperoleh markah yang sederhana adalah disebabkan oleh kehadiran tidak mencukupi sewaktu seminar mini modul Sihat Plus dilaksanakan. Beralih kepada yang terakhir iaitu rumusan intervensi. Pengkaji berpuas hati kerana pelajar menunjukkan kesan yang positif terhadap konsep pemakanan yang seimbang. Di samping itu, pelajar juga dilihat aktif memberikan cadangan, berminat untuk mendengar penjelasan dan mampu menjawab kuis dengan jayanya. Pelajar juga dilihat lebih peka dan teliti mengenai pemilihan makanan dengan betul. Ini menunjukkan bahawa aktiviti berstruktur seperti seminar mini, demonstrasi penyediaan makanan, kajian kes dan soalan interaktif telah berjaya meningkatkan tahap kesedaran pelajar mengenai pemakanan yang sihat. Okey, seterusnya kita lihat pada cadangan penilaian di mana tujuan penilaian dibuat adalah untuk menilai keberkesanan intervensi modul Sihat Plus dalam meningkatkan pemahaman pelajar tentang pemakanan seimbang. Okey, kaedah pengumpulan data yang digunakan oleh pengkaji adalah dengan menggunakan ujian pos melalui kuis pemakanan dan juga rekod pemakanan 24 jam serta pemerhatian inkuiri kendiri yang melibatkan beberapa aspek seperti penglibatan pelajar, pemahaman dan kesedaran nutrisi. Okay, pengkaji akan membentangkan data dengan menunjukkan perbandingan ujian pra dan pos dalam bentuk jadual. Okay, dan Jabatan Analisis akan menentukan sama ada intervensi modul Sihat Plus ini akan mencapai objektif khusus ataupun tidak. Pada objektif 1 iaitu 30 orang pelajar daripada 36 orang pelajar tingkatan 2 arif mampu menjawab 15/20 soalan mengenai gizi seimbang dalam modul Sihat Plus. Okay, jadual 7 menunjukkan bahawa ramai pelajar tingkatan 2 memperolehi markah yang lebih tinggi semasa ujian pos berbanding ujian pra, di mana dapatan ini secara langsung dapat melihat peningkatan iaitu daripada 2 orang kepada 21 orang berjaya menjawab ke semua soalan kuis dengan jayanya. Okay, hal ini menunjukkan bahawa modul Sihat Plus ini berjaya meningkatkan pemahaman pelajar mengenai konsep gizi yang seimbang. Dengan itu, objektif pertama dalam kajian ini telah pun tercapai. Seterusnya, objektif kedua iaitu 30 orang pelajar daripada 36 orang pelajar tingkatan 2 arif berjaya melengkapkan bauran 24 jam untuk menilai pengetahuan mereka terhadap pemakanan harian dalam modul Sihat Plus. Berdasarkan jadual 8, intervensi modul Sihat Plus yang dijalankan menunjukkan impak positif terhadap amalan pemakanan murid, di mana terdapat peningkatan dalam pemilihan makanan yang lebih seimbang berdasarkan rekod yang telah dianalisis. Bilangan murid yang mengambil sarapan pagi turut meningkat, mencerminkan pelajar mempunyai kesedaran tentang kepentingan pengambilan makanan seimbang. Dari segi tahap pengetahuan pula, pelajar menunjukkan kefahaman yang lebih baik terhadap konsep pemakanan sihat serta dapat mengaitkan nutrien seperti karbohidrat, protein, vitamin dan lemak dalam pengambilan makanan harian. Dan juga sikap pelajar juga berubah di mana mereka mula memberi perhatian kepada pilihan makanan sihat dan mengamalkannya secara konsisten. Dengan itu, pelaksanaan modul Sihat Plus terbukti mampu memberi kesan positif kepada pelajar dari segi pemahaman dan kesedaran terhadap nutrisi makanan, dan ia mendorong perubahan tingkah laku ke arah amalan pemakanan sihat dan berpotensi untuk membentuk tabiat jangka panjang, di mana keberkesanannya juga turut menunjukkan potensi untuk diperluaskan sebagai inisiatif dalam pendidikan kesihatan di sekolah. Kita dapat lihat pada jadual pelaksanaan pada minggu pertama bulan Februari, pengkaji mengenal pasti masalah dan membuat pengumpulan data menggunakan ujian pra dan pemerhatian inkuiri kendiri mengenai kurangnya kesedaran tentang amalan pemakanan seimbang. Pada minggu kedua, pengkaji menulis proposal kajian yang mencadangkan intervensi modul Sihat Plus, dan pada minggu ketiga pula, pengkaji merancang tindakan untuk melaksanakan intervensi dengan mengadakan seminar mini semasa PDP di dalam kelas. Dan pada minggu akhir Februari, tindakan aktiviti 1 dilaksanakan di mana pengkaji mendedahkan pelajar kepada konsep gizi seimbang serta kepentingannya. Seterusnya, pada minggu pertama bulan Mac, pengkaji membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 dan melaksanakan tindakan aktiviti 2 iaitu demonstrasi penyediaan makanan sihat. Dan
pelajar diberi peluang untuk mempraktikkan penyediaan makanan berdasarkan panduan yang telah dipelajari. Okay, pada minggu kedua pula, pengkaji membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 dan melaksanakan tindakan 3 iaitu kajian kes dan refleksi. Okay, pengkaji juga turut menyediakan soalan kuis untuk menilai dan mengumpul data mengenai pemahaman pelajar lah. Dan pada minggu ketiga, pengkaji membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 dan ujian dilaksanakan untuk menilai pencapaian pelajar. Okay, data dikumpul melalui ujian pos dan pemerhatian intervensi bagi mendapatkan analisis hasil kajian. Dan pada minggu keempat, pengkaji membuat refleksi kajian yang telah dijalankan. Dan akhir sekali, pengkaji mula menulis laporan pada minggu pertama bulan 4 dan membentangkan dapatan kajian pada minggu akhir. Dan dapatan kajian menunjukkan intervensi dilaksanakan adalah berjaya kerana mencapai kesemua objektif khusus yang telah ditetapkan. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada anggaran pembelajaran. Jadi anggaran pembelajaran bagi kumpulan kami telah pisahkan kepada 2 perkara, iaitu pembelajaran bagi modul Sihat Plus dan juga pembelajaran bagi demonstrasi masakan. Jadi berdasarkan jadual yang pertama, iaitu berkaitan dengan anggaran pembelajaran bagi pembinaan modul Sihat Plus untuk tingkatan 2, anggaran pembelajaran adalah sebanyak RM53 bagi pembelajaran seperti kertas A4, pencetakan modul, juga kos-kos lain yang melibatkan penghantaran modul. Seterusnya, jadual yang kedua pula adalah menunjukkan pembelajaran bagi demonstrasi masakan, iaitu sebanyak RM42 10 sen. Jadi anggaran pembelajaran tersebut adalah melibatkan pembelian sandwich, roti sandwich, kepingan keju, mayonis dan juga salad dan tomato. Dan juga tujuan utama anggaran pembelajaran ini adalah untuk bahan demonstrasi makanan adalah untuk memberikan contoh praktikal kepada anak-anak pelajar tentang cara-cara menyediakan hidangan yang sihat dalam kehidupan seseorang individu itu sendiri. Jadi kedua-dua anggaran pembelajaran ini adalah sangat berperanan pentinglah dalam menyokong kajian tindakan dan juga makanan yang bertujuan untuk mendidik pelajar ini tentang gaya hidup sihat. Anggaran bagi penyediaan modul Sihat Plus ni lebih tertumpu kepada aspek pendidikan teori, manakala anggaran bagi penyediaan bahan demonstrasi makanan boleh kaya dapat dengan aktiviti praktikal untuk memperkenalkan cara penyediaan makanan yang sihat dan juga seimbang. Jadi sebagai kesimpulannya, pendekatan interaktif dan praktikal melalui aktiviti ceramah serta modul Sihat Plus telah memberi kesan positif terhadap kefahaman dan juga kesedaran pelajar mengenai makanan seimbang. Aktiviti seperti seminar, demonstrasi penyediaan makanan, kajian kes dan juga soal jawab interaktif secara tidak langsung dapat membantu pelajar memahami situasi dengan lebih mendalam. Jadi pendekatan ini terbukti lebih berkesan berbanding dengan teori semata-mata kerana melibatkan pelibatan aktiviti pelajar dan juga pelajar lebih aktif. Dan juga penggunaan modul Sihat Plus bukan semata-mata meningkatkan pengetahuan teori pelajar tentang nutrisi, tapi juga mendorong mereka untuk mengamalkan pemakanan sihat dalam kehidupan seharian. Oleh itu, modul ini perlu diteruskan dan juga diperluaskan untuk membentuk gaya hidup sihat yang lebih holistik bagi masa depan pelajar. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.